Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, Fatwa Iman, beriman kepada Rasul, dalam bab beriman kepada Rasul. Soalan yang ke-50. Tajuk soalannya, tempoh Maryam mengandung. Tempoh Maryam mengandung. Soalannya, berapa lamakah Maryam mengandungkan anaknya Nabi Isa AS? Jawapan. Ulama berbeza pendapat dalam menentukan tempoh Nabi Isa AS berada dalam kandungan ibunya Maryam. Kebanyakan ulama berpendapat Maryam mengandungkan anaknya selama 9 bulan seperti wanita yang lain juga. Ikrimah berpendapat beliau mengandung selama 8 bulan. Oleh itu, anak yang lahir pada usia 8 bulan mempunyai harapan tipis untuk hidup kerana hormati keistimewaan Nabi Isa AS. Taklah, kira payah lah sikit, kecil kita kata tak. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berpendapat Maryam melahirkan Nabi Isa AS sebaik saja dia hamil. Kerana pula tak pelik. Tapi pandangan ini telah ditolak oleh Ibn Katsir rahmatullah alaih. Beliau berkata, bukan masalah Ibn Abbas tu, riwayat kata Ibn Abbas berpendapat sebegitu, tapi masalahnya ada sanad. Dan sanad tu masalah pelik dah. Riwayat seperti anak ini agak aneh. Nampaknya ia berdasarkan zahir firman Allah SWT. فَحَمَلْنَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. Maksudnya, maka hamillah Maryam, lalu dia memencilkan diri dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh. Ketika dia hendak bersalin, maka sakit beranak itu memaksanya pergi bersandar ke pangkal sebatang pohon kurma. Surah Maryam ayat 22 hingga 23. Walaupun ayat ini seolah-olah menunjukkan jarak masa yang hampir dekat-dekat dah. Lepas mengandung tu pergi. Lepas tu beranak mentah tu tak lama lah. Tapi sebenarnya disusun mengikut urutan biasa ya, walaupun ayat macam seolah tidak lama, tapi maksudnya ada tempoh dah. Firman Allah SWT, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan pati yang berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air mani pada penetapan yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim menyebutkan bahawa jarak antara dua proses penciptaan manusia memakan masa 40 hari. Jadi air mani kekal dalam bentuk asalnya selama 40 hari. Kemudian ia berubah menjadi sebuku darah selama 40 hari. Kemudian menjadi sekutul daging selama 40 hari. Ini salah satu pendapat ulama lah. Tak apalah dah. Firman Allah SWT, alam tara anna Allah anzal minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Maksudnya, tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah menurunkan hujan dari langit, lalu menjadilah bumi itu hijau subur dengan sebabnya. Surah Al-Hajj ayat 63. Jadi mengikut pendapat yang masyhur dan berdasarkan zahir ayat di atas, tempoh Maryam hamil sama saja dengan wanita yang lain, itu 9 bulan juga, serupa orang lain lah. Ketika itu Maryam tinggal dalam masjid bersama seorang lelaki yang soleh bernama Yusuf An-Najjar. Beliau merupakan salah seorang kerabatnya. Mereka berkhidmat dalam Baitul Maqdis. Apabila lelaki itu melihat tanda-tanda kehamilan pada Maryam, dia tidak dapat menerima hakikat itu. Tetapi dia cuba menepis segala prasangka buruk yang melanda dirinya kerana dia amat mengenali Maryam, kesucian agama dan ibadahnya. Hari demi hari berlalu, lelaki itu cuba memikirkan apa yang sedang berlaku kepada Maryam. Hal itu amat mengganggu fikirannya. Dia pun terfikir untuk bertanya soalan yang berbentuk kiasan pada Maryam. Dia berkata dengan sopan, wahai Maryam, aku ingin bertanya kepadamu satu perkara, tapi janganlah engkau marah padaku. Mungkinkah pokok tumbuh tanpa benih? Adakah tanaman boleh tumbuh tanpa bijiran? Bolehkah seorang anak dilahirkan tanpa seorang ayah? Dengan tegas Maryam menjawab bahawa memang ada pokok atau tanaman yang tumbuh tanpa benih. Dia sebenarnya amat memahami maksud lelaki itu. Maryam berkata, Allah telah menciptakan pokok yang pertama di atas muka bumi tanpa biji benih. Dan Allah telah menciptakan Nabi Adam AS tanpa bapa dan ibu. Akhirnya lelaki itu percaya dan menerima keadaan Maryam. Apabila Maryam menyedari tomahan masyarakat sekeliling terhadap dirinya, beliau membawa diri ke suatu tempat jauh dari kaumnya. Muhammad bin Ishaq menceritakan, Ibn Ishaq
Ketika Maryam mengandungkan Nabi Isa AS, pelbagai cerita buruk telah tersebar bila kembali dan menunggu saat kelahiran bayinya. Dia mengalami keletihan, perubahan raut wajah seperti wanita hamil yang lain sehingga bibirnya pecah-pecah. Ketika itu Maryam tidak lagi pulang ke rumah keluarga Nabi Zakaria AS seperti yang biasa dilakukannya. Peristiwa ini tersebar di kalangan masyarakat Bani Israel. Mereka mendakwa bahawa Yusuf An-Najjar lah yang menghamilkan Maryam. Akhirnya Maryam tinggal seorang diri di tempat ibadahnya. Beliau menjauhkan diri daripada orang ramai. Tiada siapa melihatnya dan dia juga tidak berjumpa dengan orang lain. Tafsir Ibn Katsir jilid 3 muka surat 17 itulah cerita dia dah. Tapi cerita tu cerita sejarah. Riwayat dia tak tahu kuat setaman. Tapi sekurang-kurangnya gitu cerita dia dah. Tidak kata tunggu beranak selalu dah. Persoalan yang ke-51, tajuk soalannya gelaran Habibullah. Gelaran Habibullah. Soalan ada orang tanya. Bolehkah kita menggelar Nabi Muhammad SAW sebagai Habibullah, kekasih Allah? Jawapannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi berkata, tidak syak lagi Nabi SAW adalah kekasih Allah. Dia mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Tetapi masih ada satu lagi sifatnya yang mulia, iaitu Khalilullah. Ya, kekasih Allah yang sempurna. Jadi Khalilullah lebih hebat lagi daripada Habibullah lah. Kekasih Allah yang lebih tinggi darjat dia lah. Maknanya lebih mendalam. Firman Allah SWT, Inna Allah Ta'ala ittakhadni khilalan. Intakhadhi khalilan. Kama takhadha Ibrahim khalilan. Okey, hadis ni nak. Sebab firman Allah silap ni nak. Sabda Rasulullah lah. Maksudnya Allah telah menjadikan diriku sebagai kasihnya nak. Inna Allah Ta'ala ittakhadhani khalilan. Menjadikan diriku sebagai kekasihnya. Sebagaimana dia menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kasih. Kama takhadha Ibrahim khalila. Riwayat Muslim 532. Al-Khillah. Al-Khillah ni bermaksud kasih sayang yang sempurna. Oleh itu, siapa yang menyifatkan Nabi SAW sebagai Habibullah, ini berarti dia telah merendahkan kedudukan baginda yang sebenarnya. Jadi, Habibullah ni rendah sikit. Habibullah ni. Jadi, Khalilullah lebih tinggi lagi. Al-Khillah lebih mulia daripada Al-Mahabbah. Setiap orang mukmin adalah kekasih Allah, Habibullah. Bukan Nabi saja, Habibullah ni. Orang mukmin itu Habibullah ni. Tetapi Rasulullah SAW berada pada kedudukan yang lebih tinggi lagi daripada Habibullah. Khalilullah lebih tinggi lagi. Allah telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Khalil, seperti mana Nabi Ibrahim AS. Ini kerana ia merangkumi mahabbah, bahkan lebih daripada mahabbah lah. Khalil adalah punca segala cinta. Majmu' Fatawa oleh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih jilid 1 muka 309. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, pendapat yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW sebagai Habibullah dan Nabi Ibrahim Khalilullah serta menyangka mahabbah lebih mulia berbanding Khillah adalah pendapat yang dhaif. Nabi Muhammad adalah Khalilullah. Ini telah jelaskan melalui hadis-hadis sahih. Jadi hadis sahih yang kuat tu, Sahih Muslim ke apa kita baca ni, jelas dia kata Nabi tu Khalilullah, Nabi Muhammad Khalilullah sebagaimana Nabi Ibrahim. Jadi kita nak ambil pendapat lain tak kuat lah. Kena pakai hadis lagi dah. Majmu' Fatwa jilid 10 muka surat 2 tepat. Ibn Qayyim rahmatullah alaihi berkata, orang yang tidak berilmu menyatakan Habib lebih afdal daripada Khalil. Dia mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Habibullah. Dan Nabi Ibrahim adalah pula ialah Khalilullah. Dah. Itu pendapat yang tidak berilmu lah. Mengikut Ibn Qayyim. Kenyataan tidak berasal dari beberapa sudut. Antaranya, khillah lebih khusus, manakala mahabbah lebih umum. Allah mencintai semua orang bertaubat dan yang bersuci, itu umum kan? Firman Allah Ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maksudnya dia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Surah Al-Ma'idah ayat 54. Yang kedua, Nabi SAW menafikan baginda memiliki seorang khalil di muka bumi ini. Baginda juga memberitahu bahawa wanita yang paling dicintainya ialah Aisyah. Dan lelaki yang paling dicintainya pula ialah ayah bapa Aisyah, iaitu Abu Bakar. Sabda Rasulullah SAW, "Lau kuntu muttakhidan khalilan min ahli al-ardi lattakhadtu Abu Bakrin, walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuhu." Maksudnya, sekiranya aku dibenarkan melantik seorang khalil di permukaan bumi ini, nescaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tetapi yang dibenarkan hanyalah persaudaraan Islam dan berkasih sayang di dalamnya. Terdapat sebuah hadis menyebutkan sesuatu yang bercanggah dengan kenyataan di atas. Ada hadis bercanggah dengan hadis Khalil. Dia dah ada. Ibn Abbas radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Ibrahim khalilullah wa Musa najiyullah
wa Isa ruhullah wa kalimatuh wa Adam mustafahullahu ala wa ana habibullah wa la fakhr. Nah. Maksudnya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Nabi Musa pendamping Allah. Nabi Isa pula roh dan kalimah Allah. Dan Nabi Adam adalah pilihan Allah. Ketahuilah aku adalah Habibullah. Tetapi tiada kesombongan. Riwayat At-Tirmizi nombor 3101. Hadis ini dhaif. Dan tidak sahih daripada kata-kata Rasulullah SAW. Ia telah diklasifikasikan sebagai dhaif oleh Al-Albani dalam dhaif At-Tirmizi. Jadi hak kuatnya Khalilullah lah, bukan Habibullah. Soalan yang ke-52. Nabi Idris AS. Ada orang tanya dia, saya pernah membaca sebuah buku sejarah yang menyebutkan bahawa Nabi Idris AS adalah Rasul yang pertama. Dan dia hidup sebelum Nabi Nuh AS. Benarkah kenyataan ini? Jawapannya, Nabi Nuh AS adalah Rasul yang pertama, bukan Nabi Idris. Lepas Nabi Nabi Adam, Nabi Nuh. Bukan Nabi Idris lah mengikut pendapat ini. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir. Dakwaan Nabi Idris AS sebagai Rasul pertama sebelum Nabi Nuh AS adalah antara kesalahan ahli sejarah. Ini masalahnya ahli sejarah yang kata gitu dah. Tapi itu salah. Firman Allah SWT, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Maksudnya, sungguhnya kami telah mewahyukan padamu wahai Muhammad seperti kami telah mewahyukan pada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang diutus selepasnya. Surah An-Nisa ayat 163. Jadi, di cerita situ, start Nabi Nuh lah. Dalam sebuah hadis yang sahih berkenaan syafaat dikatakan, Anna an-nasa ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu anta awwalu rasulihi awwalu rasulin arsalahu Allah ila ahli al-ard. Hadis dia. Maksudnya umat manusia berjumpa dengan Nabi Nuh dulu dan berkata engkau adalah rasul yang pertama yang pernah diutuskan di muka bumi. Jadi rasul pertama disebut situ dalam hadis tersebut. Hadis ni hadis sahih dah, hadis sahih tentang syafaat lah. Oleh itu tiada rasul sebelum Nabi Nuh AS dan selepas Nabi Muhammad SAW. Dia bukan Nabi Idris lah. Firman Allah SWT, Ma kana Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maksudnya bukanlah Nabi Muhammad itu bapa sesiapa di kalangan kamu, tetapi baginda adalah Rasulullah dan penutup sekalian Nabi. Surah Al-Ahzab ayat 40. Kedatangan Nabi Isa AS sebelum kiamat nanti bukanlah sebagai Rasul baru, tetapi penegak syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa AS dan Nabi-Nabi lain wajib beriman pada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah Taala, Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum wa la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqarrtum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqarrna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maksudnya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji setia daripada nabi-nabi dengan firman-Nya, sungguhnya apa jua kitab dan hikmah yang aku berikan kepada kamu. Kemudian datang pula kepada kamu seorang rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu, maka berimanlah padanya dan tolonglah dia bersungguh-sungguh. Allah berfirman, sedekah kamu mengakui dan menerima ikatan janjiku itu? Mereka menjawab, kami berikrar, yakni mengakui dan menerimanya. Allah berfirman lagi, jika begitu maka saksikanlah olehmu dan aku juga menjadi saksi bersama kamu. Surah Al-Imran ayat 1, Majmu' Fatawa oleh Syekhul Ibn Utsaimin jilid 1 ayat 315. Jadi tentang itulah janji dengan Allah lah. Lepas tu beriman. Soalan yang ke-53, beriman pada Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih. Soalan, bagaimanakah cara umat Islam beriman pada Al-Masih Isa bin Maryam? Jawapannya, kita perlu beriman kepada Al-Masih Isa bin Maryam mengikut apa yang telah ditegaskan melalui Al-Quran dan Sunnah. Menurut dua sumber itu, Nabi Isa AS merupakan seorang hamba Allah dan Rasulnya. Beliau telah diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel agar mereka mengesahkan Allah dan beribadah padanya sahaja, bukan pada lain-lain lah, bukan Nabi Isa ke apa dah. Firman Allah SWT, Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Maksudnya, dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu
mengesahkan kebenaran kitab diturunkan sebelumku, iaitu Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul selepasku bernama Ahmad. Maka ketika dia datang pada mereka membawa keterangan jelas, mereka berkata ini ialah sihir nyata. Surah As-Saff ayat ke-6. Firman Allah SWT, wa qala al-masihu ya bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Maksudnya padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesiapa yang persekutukan Allah dengan yang lain, sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kediamannya, tempat kembalinya adalah neraka. Tiadalah seorang penolong bagi orang yang zalim. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Syirik ke Allah ni zalim yang besar dah, yang zalim yang paling besar. Tempat yang neraka dah, harai syurga. Nabi Isa AS bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan seperti yang didakwa oleh penganut Kristian. Semua itu adalah falsafah Yunani maksudnya. Dah wahdatul wujud. Lepas tu baru jadi sekali Tuhan, ittihad hulul dan sebagainya masuk ke dalam Nabi Isa dan macamnya. Firman Allah SWT, laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal Masih ibn Maryam. Maksudnya sungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata Allah adalah Masih bin Maryam Isa AS. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Firman Allah SWT, wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Dzalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qala alladhina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Maksudnya orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Dan orang-orang Kristian berkata Al-Masih adalah anak Allah. Begitulah perkataan mereka dengan mulut, iaitu mereka menyamai perkataan orang-orang kafir dahulu. Semoga Allah membinasakan mereka, bagaimanakah mereka boleh berpaling daripada kebenaran. Surah At-Taubah ayat 30. Ketika Allah memberikan kemampuan bercakap pada Nabi Isa AS, sewaktu beliau masih bayi lagi, kalimah pertama yang keluar dari mulut Nabi Isa ialah Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Maksudnya dia berkata, Nabi Isa sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia telah memberiku kitab Injil dan menjadikan diriku. Surah Nabi Surah Maryam ayat 30. Jadi wajib beriman bahawa Allah telah menganugerahkannya Nabi Isa dengan pelbagai mukjizat bagi membuktikan kenabiannya. Firman Allah SWT, idh qala Allah ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik idh ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa idh yakhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr bi idhni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idhni wa tubri'ul akmah wal abrasa bi idhni wa idh tukhrijul mauta bi idhni wa idh kafaftu bani Israila 'anka idh ji'tahum bil bayyinati faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin. Maksudnya, ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan ibumu ketika aku membuat kamu dengan Ruhul Kudus, yakni Jibril. Engkau dapat bercakap dengan manusia semasa engkau masih kecil dalam buayan dan sudah dewasa. Ingatlah ketika aku mengajarmu menulis hikmah Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau jadikan dari tanah liat berbentuk seekor burung dengan izinku. Kemudian engkau tiup padanya, lalu jadilah ia seekor burung dengan izinku. Ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta dan orang sapak dengan izinku. Ingatlah ketika engkau menghidupkan orang yang mati dengan izinku. Dan ingatlah ketika aku menghalang Bani Israel membunuhmu ketika engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat. Lalu orang kafir antara mereka berkata, sesungguhnya ini hanyalah sihir yang nyata. Surah Al-Ma'idah ayat 110. Jadi wajiblah beriman bahawa Nabi Isa AS dilahirkan oleh Maryam yang suci tanpa ayah. Akidah Islam itu tolak tu jadi kafir dah. Perkara ini tidak mustahil kerana Allah SWT berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Firman Allah SWT, inna masala Isa 'inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Maksudnya sungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa AS di sisi Allah adalah umpama kejadian Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka jadilah ia. Surah Al-Imran ayat 59. Beriman bahawa Nabi Isa AS telah menghalalkan sebahagian yang telah diharamkan ke atas penganut Yahudi sebelum itu. Syariat Nabi Isa lah.
Nabi Isa AS pernah berkata pada Bani Israel melalui Al-Quran, "Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa liyuhilla lakum ba'da allazi hurima 'alaikum. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un." Maksudnya, dan aku datang kepada kamu untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang diturunkan dahulu daripadaku, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian dari perkara-perkara yang telah diharamkan kepada kamu, serta membawa satu mukjizat daripada Tuhan kamu. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Surah Al-Imran ayat 60. Beriman bahawa Nabi Isa AS tidak mati dan tidak dibunuh oleh penganut Yahudi, kerana Allah telah menyelamatkan. Ini pun wajib percaya dah. Boleh tolak tu macam tolak Quran kafir dah. Beliau sebenarnya telah diangkat ke langit dalam keadaan bernafas. Itu lagi. Kalau cuma ni memang selamat daripada Yahudi dah. Firman Allah SWT, وبكفرهم وقالهم على مريم بهتانا عظيما وقالهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Maksudnya demikian juga kami anak mereka, kerana kekufuran mereka dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan tuduhan yang amat dusta. Dan juga disebabkan dakwaan mereka yang mengatakan sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi jadikan orang lain menyerupainya. Jadi orang yang mereka bunuh itu seiras dengan Nabi Isa. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan ragu tentang menentukan pembunuhannya. Tak yakin pembunuhan Nabi Isa dah. Salib tu bukan Nabi Isa. Tiada suatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain mengikut sangkaan semata-mata, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa ayat 159 hingga 158. Beriman pada berita yang disampaikan oleh Nabi Isa AS kepada para pengikutnya mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW. Wajib beriman bahawa Nabi Isa AS akan muncul pada akhir zaman. Ini berdasarkan hadis yang sahih dan beliau akan menolak dakwaan penganut Yahudi tentang kejayaan mereka membunuh Nabi Isa. Tolak Yahudi, tolak Kristian. Dia kata dia Nabi Isa bila mati pada salib dan bukan. Juga menolak dakwaan Kristian yang mengatakan beliau Tuhan atau anak Tuhan dan hanya menerima agama Islam. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi bidihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam wa fi riwayatin la taqum as-sa'ah hatta yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan fayaksirat saliba wa yaqtul al-khinzir wa yad'a al-jizyah yafid al-mal hatta la yaqbalahu ahadun." Maksud demi Allah yang telah menguasai diriku, sesungguhnya tidak lama yakni Isa bin Maryam akan datang pada kamu. Dalam satu riwayat tidak akan berlaku kiamat sehinggalah muncul Nabi Isa bin Maryam kepada kamu sebagai pemimpin yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh khinzir, menghapuskan cukai dan melimpahkan harta sehingga tiada seorang pun yang ingin menerima zakat. Itulah dah. Riwayat Bukhari nombor 2222 dan Muslim nombor 165. Beliau, Nabi Isa akan menegakkan syariat Islam dan menjadi salah seorang pemimpin umat ini. Maksud beliau akan menghancurkan salib, membasmi khinzir, babi dah. Iaitu beliau akan membatalkan agama Kristian dengan cara menghancurkan salib dan segala yang diagungkan oleh mereka oleh Kristian. An-Nawawi rahimahullah alaih berkata, maksud menghapuskan cukai iaitu Nabi Isa AS tidak akan menerima perdamaian daripada orang kafir. Walaupun mereka sangat membayas lagi mereka tidak memeluk Islam. Ini adalah pendapat Abu Sulaiman Al-Khattabi dan ulama-ulama lain lah. Nak faham maksud tu. Menghapuskan cukai. Masuk dan melimpahkan harta ialah harta benda semakin banyak dan melimpah ruah. Ini disebabkan kebaikan dan keadilan, serta terhapusnya kezaliman. Ketika itu bumi mengeluarkan isi perutnya. Berkat lah maksudnya. Tetapi manusia tidak berminat mengumpulkan harta kerana mereka tahu hari kiamat semakin hampir. Kemudian Nabi Isa AS meninggal dunia. Seterusnya umat Islam melakukan salat jenazah ke atasnya dan menyembadikannya. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ana awlan nasi bi Isa bin Maryam li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun."
Maksudnya aku lebih afdal daripada Isa bin Maryam kerana jarak antara aku dengannya tidak dapat dipisahkan oleh seorang Nabi pun. Dari Bukhari dan Muslim. Kemudian baginda menyebutkan tentang kedatangan Nabi Isa AS pada akhir zaman melalui sabdanya. Fayamkuthu ma yasha Allah ayyamkutha. Thumma tuwaffa fayusalli alaihi. Al-Muslimun wa yadfinunah. Maksud kemudian Nabi Isa AS menjalani kehidupan mengikut tempoh yang dikehendaki oleh Allah, yakni di bumi lah. Kemudian beliau meninggal dunia lalu disembahyangkan oleh kaum muslimin melakukan solat ke atasnya dan menyembadikannya kubur Nabi Isa. Dari Ahmad 9349, hadis ini diklasifikasikan sebagai sahih oleh Al-Albani dalam silsilah sahih nombor 2142. Beriman bahawa Nabi Isa AS tidak akan bertanggungjawab terhadap kepercayaan orang Kristian. Beriman bahawa Nabi Isa tidak akan bertanggungjawab terhadap kepercayaan orang Kristian yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Firman Allah SWT, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم أنت على كل شيء شهيد. Maksudnya ketika Allah berfirman, wahai Nabi Isa bin Maryam, engkaukah yang berkata pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, wahai Tuhan, tidaklah layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Kerana sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Aku tidak mengatakan kepada mereka melainkan apa yang engkau perintahkan padaku, iaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku menjadi saksi kepada mereka dengan membenarkan yang benar dan menafikan apa yang salah. Selama aku berada tengah-tengah mereka, kemudian apabila engkau mewafatkan aku, engkau sendirilah yang mengawasi mereka. Dan engkau jualah yang menjadi saksi atas setiap sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 116 hingga 117. Ubadah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Man syahada an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh wa anna Isa wa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'a. Maksudnya siapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan utusannya, Isa adalah hamba Allah, pesuruhnya, kalimahnya yang diletakkan pada Maryam dan roh daripadanya. Syurga itu benar dan neraka itu benar. Allah akan memasukkannya ke syurga melalui salah satu daripada 8 pintu yang dikehendakinya. Riwayat Al-Bukhari nombor 3435, Muslim nombor 28. Itulah cara kita beriman dah. Dan Nabi Isa bahawa nama Nabi Isa itu hamba Allah, pesuruhnya, kalimahnya. Itulah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.